Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Timbalan Presiden PAS Tuan Haji Muhammad Sabu, yang berbahagia Naib Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, yang berhormat Ahli Parlimen Temerloh, Ustaz Nasruddin Hassan, yang dipertua PAS bagi daerah Temerloh, pimpinan PAS di semua peringkat, Muslimat, pemuda, Saudara Ahmad Sabki, pengarah sambutan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama di padang yang permai ini. Bersama-sama kita menyambut apa yang dipanggil sebagai sambutan kemerdekaan yang anjuran oleh PAS. Saya mengucapkan terima kasih kepada PAS Pusat yang melantik saya selaku pengurusi sambutan kemerdekaan bagi PAS untuk Malaysia bagi tahun yang ke-57. Semalam lepas sembahyang Jumaat, kita bersama-sama di Pulau Tawa untuk menziarahi makam pahlawan Allahyarham Mat Kilau. Malam tadi di sana juga kita mengadakan majlis ceramah untuk sambutan sebelum kita mengadakan majlis tengah hari di sini. Hari ini kita berada di Temerloh, pelancaran di peringkat negeri Pahang di Temerloh bagi sambutan bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia. Pada 30 hari bulan di Klub Sultan Sulaiman di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan akhirnya nanti penutup di Miri, Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, pemuda-pemuda kita akan bergerak daripada Temerloh ini mengelilingi seluruh negara, Kelantan, Terengganu, Kelantan sampai ke utara, sampai ke selatan Johor, dan akan bertemu semula pada 30 hari bulan di Klub Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Tahun ini PAS menyambut sambutan bulan kemerdekaan ini dengan agak secara besar. Dan ini kali pertama saya diberitahu PAS membuat sambutan seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya banyak kisah-kisah perjuangan kemerdekaan ini yang tidak didedahkan kepada masyarakat. Kemerdekaan hanya ditulis oleh mereka yang konon-kononnya mencapai kemerdekaan. Orang yang memperjuangkan kemerdekaan sejak lama dahulu seolah-olah dipadamkan. Pejuang-pejuang anti-British, Mat Kilau, Tok Bahaman, Tok Janggut di Kelantan, Abraham Lembong di Terengganu, Dol Said di Negeri Sembilan, Tok Maharaja Lela di Perak, Panglima Habibullah di Sabah, dan ramai lagi pejuang-pejuang anti-British yang memulakan gerakan menentang Inggeris sejak beratus tahun yang lepas, seolah-olah diketepikan, seolah-olah mereka ini tak sama ikut berjuang untuk mencapaikan kemerdekaan. Merdeka hanya ditulis selepas zaman Datuk On Jaafar, selepas Tengku Abdul Rahman, selepas Tun Razak. Itu saja
yang diceritakan dalam buku sejarah, dan anak-anak kita di sekolah hanya membaca perjuangan kemerdekaan sejak daripada kita merdeka. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, Parti PAS mahu mengenengahkan dan menceritakan yang sebenarnya sejak bila perjuangan kemerdekaan ini diperjuangkan. Hanya bangsa yang bermaruah saja mengenali panglima-panglima dia. Kita sebagai bangsa yang bermaruah kena lihat dan kena kaji setiap pejuang-pejuang di masa yang lepas yang tak sukakan dengan Inggeris ini. Tok Janggut di Kelantan digantung sampai mati, diikat kaki ke atas, kepala ke bawah, dan digelar dia sebagai petualang menentang raja, cuma kerana Inggeris memberitahu bahawa dia adalah penderhaka. Masa itu pengampu-pengampu Inggeris pun berkata, ya, itu pengampu penentang Inggeris. Yang pengampu Inggeris kata itu penentang raja. Jadi orang ramai semua percaya. Tetapi hari ini, tuan-tuan, kita nak bagi tahu bahawa Tok Janggut itu bukan penderhaka. Mak Kilau bukan penderhaka. Tok Janggut bukan penderhaka. Abraham Lembong di Terengganu bukan penderhaka. Ramai lagi yang bukan penderhaka. Sebenarnya bila Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, ramai pejuang-pejuang kita, golongan API, KMM, MPMJ dan lain-lain, ramai yang menentang Inggeris. Kereta apa? Inggeris lalu takut, Mudah tak pasal? lalu mengajak kumpulan-kumpulan bangsawan ini, kumpulan-kumpulan bangsawan diajak oleh Inggeris untuk menubuhkan UMNO yang tak pernah berjuang untuk kemerdekaan. Dia mengajak kumpulan-kumpulan bangsawan ini, antaranya Dato' On, kumpulan bangsawan, Tunku Brahman, kumpulan bangsawan, Tun Razak, kumpulan bangsawan, Panglima Bukit Gantang, kumpulan bangsawan. Inggeris melantik orang-orang kumpulan bangsawan ini untuk kepentingan mereka dan menafikan rakyat, termasuk Isa Haji Muhammad, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, dan ramai lagi yang berjuang daripada rakyat, Ahmad Bustamam dan lain-lain ini. Dinafikan, malah ditangkap mereka ini pada tahun 1948. Dan sejarah selepas itu ditulis oleh mereka yang menang. UMNO menang, mereka menulis sejarah mengikut selera mereka. Mereka hanya mendedahkan orang-orang tertentu sebagai yang mencapai kemerdekaan. Satu yang mencapai kemerdekaan, satu yang memperjuangkan kemerdekaan. Orang yang sebenar-benarnya memperjuangkan kemerdekaan dilenyapkan daripada sejarah negara. Maka PAS, tuan-tuan, sebagai badan bertanggungjawab, mendedahkan, nak mengemukakan kembali sejarah sebenar. Siapa sebenarnya yang menentang Inggeris? Siapa sebenarnya yang memperjuangkan kemerdekaan? Siapa sebenarnya yang mendapat nikmat daripada kemerdekaan? Pejuang-pejuang seperti Tengku semua tu memanglah mereka menjadi pemimpin, tetapi sepatutnya kita lebih adil. Kita kena bagi ruang kepada semua daripada pejuang masa yang lepas. Kena di-highlightkan. Saya tengok semalam kubur, tuan-tuan. Tadi pergi tengok kubur Isa Haji Muhammad. Tak ada Pak Sakut, tak ada satu keistimewaan. Kalau tuan-tuan pergi ke luar negara, ini pejuang-pejuang ini merupakan pahlawan-pahlawan negara.
Kita ajar kepada anak buah kita supaya jangan hormat kepada pejuang-pejuang negara. Orang ni menentang Inggeris. Perlu ada satu pendekatan. Duit kita ada, patut ada tempatnya. Lupakan dia. Dia sebelah mana? Dia golongan agama ke? Dia golongan kiri ke? Lupakan. Orang ini sebenarnya dulu menentang penjajahan. Perlu diajar kepada anak-anak kita cerita yang sebenarnya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sampai hari ini minda merdeka itu tak ada, tuan-tuan. Merdeka apa? Merdeka maknanya bebas daripada kongkongan. Mana minda merdeka kita? Kita nak lihat negara kita ini bebas daripada kongkongan. Kita nak lihat negara kita ini bebas untuk membicarakan soal-soal hidup. Kita nak tengok negara kita ini boleh bincang secara akademik, boleh berbincang di TV, keluarkan dekat TV program, dapatkan penceramah ataupun tokoh-tokoh yang boleh membicarakan, menceritakan dengan sebenarnya apa yang berlaku daripada merdeka sampai ke hari ini. Dan ke mana pula kita nak pergi? Pas memilih tema Malaysiaku minda merdeka. Saya dah beritahu bahawa minta tempat ini pun tak dapat kebenaran. Ini minda merdeka apa ni? Saya tengok parti-parti PAS, parti-parti pembangkang yang lain. Tak boleh. Guna dewan tak boleh. Guna apa pun tak boleh. Malam tadi buat ceramah, terpaksa guna tempat satu orang yang mewakafkan tanahnya. Baru boleh buat ceramah di situ. Minta dewan tak dapat. Maknanya tuan-tuan, minda merdeka itu tak ada. Akhbar kita masih akhbar itu saja, yang menyokong UMNO saja. Mana yang nak menentang UMNO? Tak boleh. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, cuba tengok akhbar-akhbar dia di sana, televisyen dia di sana, bebas menceritakan. Kita ada Astro, cuba tengok BBC, tuan-tuan. BBC, program BBC, bila ada isu, BBC menyiarkan. Yang manis pun disiar, yang pahit disiarkan. Ada kebebasan menceritakan apa juga isu yang dihadapi oleh negara mereka. Tapi kita di sini ada sekatan. Ini yang tuan-tuan dan puan-puan, PAS mengemukakan tema Malaysiaku minda merdeka. Minda merdeka membawa rakyat kita kepada satu tahap yang lebih baik-baik. Saya perhati tuan-tuan, UMNO sudah tidak lagi ada ideal, ada mimpi nak bawa ke mana lagi dah. Mereka dah sampai tahap maksima dah sekarang ini. Itu saya tengok Pakatan Rakyat di mana PAS memainkan peranan utama, boleh mengambil alih pimpinan negara, boleh membawa pemikiran baru dari segi good governance, improvekan tuan-tuan, pertingkatkan lagi kepimpinan negara ini dari segi kepimpinan administration, dari segi kepimpinan ekonomi, dari segi kepimpinan pendidikan, dari segi kepimpinan sukan. Baru-baru ini dalam sukan di Glasgow, tuan-tuan, kita kalah dengan Singapura. Macam mana Malaysia boleh kalah dengan Singapura? Dari segi pingat-pingat, kita di bawah daripada Singapura, Singapura atas daripada kita. Maknanya kepimpinan sukan kita sudah menurun. Bola sepak pun kita dah kalah dengan Laos, pun kita dah kalah sekarang.
Betul, kita nampak macam maju, banyak bandar, banyak jalan semua, tetapi manusianya tidak berkembang lagi. Manusianya di kongkong setakat itu saja, tak boleh maju lagi daripada atas. Ini menyebabkan tuan-tuan, kita tidak akan mencapai menjadi bangsa yang hebat. Cuba tengok Yahudi, tuan-tuan. Dia tak ramai, tapi dia boleh bully orang Arab. Dia boleh bully orang Arab. Kita macam mana? Kalau dengan cara sekarang ini, tak ada perkembangan yang baik dari segi pemikirannya, dari segi pembinaan sasiahnya, saya fikir bangsa kita ini tak akan meningkat dengan lebih yang tinggi. Oleh itu, minda merdeka yang dianjurkan oleh PAS memerlukan satu perubahan dari segi pemikiran. Sama ada kurikulum sekolahnya kena ditingkatkan, sama ada dari segi pengendalian pentadbirannya kena dipertingkatkan, dari segi yang lain semua kena dipertingkatkan. Saya percaya PAS dengan tokoh-tokoh yang ramai di dalam parti PAS sekarang mampu untuk mengemudikan negara ini kepada satu tahap yang lebih tinggi. Itu sebab saya berminat masuk PAS, tuan-tuan, kerana saya tengok UMNO dah tak ada lagi dah. Tak ada lagi budaya untuk excel, tuan-tuan. Cemerlang dah tak ada lagi dah. Mungkin di peringkat awal dahulu, budaya excel, budaya untuk kecemerlangan, budaya untuk memajukan masyarakat, berkobar-kobar. Tetapi oleh kerana saya fikir UMNO sudah gagal, maka ia perlu diambil alih oleh satu kumpulan yang baru. Dan kumpulannya ialah kumpulan di mana PAS berada bersama-sama. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, selaku pengurusi Jawatan Kuasa Sambutan Merdeka di peringkat kebangsaan, saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis ini. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Pusat daripada atas sampai ke bawah. Terima kasih kepada sambutan di peringkat Temerloh, di peringkat Jerantut dan semua jawatan kuasa di sini. Begitu juga dengan jawatan kuasa AMC motor. Saya dengar dekat 1,000 orang yang akan naik motor daripada sini sampai Terengganu, sampai ke Kelantan, sampai Perlis, semua Kedah, sampai ke selatan, dan bertemu nanti 30 hari bulan, bila mana Presiden akan berada pada malam 30 hari bulan besok. Begitu juga jawatan kuasa di peringkat Sabah, dan juga kepada semua yang terlibat menjayakan majlis sambutan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ia berjaya kerana tuan-tuan semua ingin kepada satu sikap yang baru, dan PAS membawa sikap ini kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi mencapai satu kejayaan untuk negara kita Malaysia.